apa tu yang telah dia buat pendedahan ni pasal skandal yang orang kata Zeti ni skandal. Dia tak jawab juga. Bekas Governor Bank Negara. Dia cerita apa pula Syam? Tak selesai lagi masalah daging, keluar pula masalah ini. Jolo. So masalah ini. Jolo yang dah jadi beruang tu. Itu saya kata sebab dah 2-3 hari kita tunggu jawapan daripada dia. Senyap sunyi lagi. Dia senyap. So saya nak cakap pada Tan Sri Zeti dengan keluarga dia, isu ini will not go away. So silent in this case, silence is not golden. Saya tengok ada netizen nama dia Sewa Lori. Saya suka ayat dia. Sewa Lori kata bisu adalah emas. Tapi dalam bisu adalah emas. Ini hebat. Bisu Thank you. Atau silent tu bukan emas sebab dia kena jawab sebab ini adalah public interest matter. Dia kena jawab sebab ada dakwaan dan tuduhan dan tadi ada dikeluarkan akuan bersumpah tau. Ada orang kata ini daripada satu portal Raja Petra dan sebagainya lah apa benda. Bukan daripada dia seorang. Pendedahan ni dia buat berasaskan satu dia kumpul cerita Raja Petra keluarkan dalam Free Malaysia Today tapi ada sumber-sumber lain, sumber mahkamah pun ada. Contoh dalam pembicaraan kes Datuk Najib ada saksi yang bagi tahu dia telah sebelum tu Zeti kata dia tak tahu pasal kemasukan 2.6 bilion tu dalam akaun. Dia kata dia tak tahu pasal itu. Tapi bila bercara mahkamah, dia akuan dikemukakan sebagai eksibit di mahkamah bersumpah kalau kita tipu kena masuk penjara, contempt of court. So orang ni saksi ni bagi tahu. Dia kata ada surat daripada Raja Derma daripada Raja Arab ini surat itu dia dah bagi pada Zeti. Macam mana pula Zeti kata dia tak tahu? Itu yang kita nak Zeti jawab nombor satu. Itu satu soal. Bisu adalah emas. Satu. Satu lagi pula ini yang ada satu SD atau akuan bersumpah yang ditandatangani oleh suami Tan Sri Zeti dan anak dia sendiri yang mengatakan bahawa memang ada duit masuk dalam company yang mereka sebagai pengarah di Singapura. Asal duitnya ni daripada Jolo. Ini bukan Raja Petra yang cakap. Ini ada akuan bersumpah. Dan kerana mereka ini di bawah siasatan oleh kerajaan Singapura. Sebab duit tu masuk di Singapura. So kerajaan Singapura nak dakwa mereka ini. So sebagai part of the deal itu dia kata dia nak pulangkan duit tu. Sebab kerajaan Singapura kata ini duit ni datang daripada Jolo, daripada 1MDB. So dia kata okey nak deal dia nak pulangkan balik. Buat settlement lah ni. Ya, settlement. So maksudnya apa? Kalau saya baca benda ni betul, maksudnya betul lah duit tu datang daripada Jolo dan daripada sumber-sumber itu. Kalau tidak, apa dia nak pulang? Kalau dia boleh explain 100 lebih daripada 100 juta yang masuk dalam company dia ni, kenapa pula dia nak pulang kepada kerajaan Singapura? Ni ada money trail money trail ataupun kita tengok akaun masuk dalam akaun ini, dia pun dah tanda tangan akaun bersumpah itu. Kata company ni company dia. So ini bukan cakap-cakap kosong. Bukan cakap kosong. And Datuk Najib pun dah post dalam Facebook dia. Kata kalau tak betul saman lah. Jawab tak betul saman lah. Kan? Awak jawab kenapa dia diam. Itu satu masalah. So dia kena jawab. And then bukan saja tuduhan-tuduhan itu yang melibatkan. Sebab satu lagi, kalau dia ni orang biasa, mungkin dia boleh diam je, tak apa kita pergi mahkamah. Tapi masalahnya dia adalah bekas Gubernur Bank Negara. Dan sekarang ialah pengerusi PNB, dua institusi yang besar di Malaysia yang memegang investment. Bank negara ini dia pun macam JAKIM juga, tapi dalam financial dia based on credibility tau, based on kepercayaan. Kalau orang tengok ini ke Gubernur Bank Negara yang terpalit dengan skandal masuk rasuah daripada daripada suami dengan anak dia 100 juta, lebih daripada 100 juta. Macam mana pelabur ataupun orang-orang nak masuk Malaysia ni nak percaya kepada institusi kewangan kita? Dia kata ini Gubernur to the highest level pun dah macam ini boleh masuk duit. So persoalan-persoalan macam ni bila timbul di kepala orang kan,
Ini yang dia kena jawab dan kita kena siasat. Dan sebab kita kena siasat dan dia kena jawab, sebab nak clearkan tuduhan ini. Kalau dia kata benda ni fitnah, jawablah. Kena clearkan. Kalau tidak, orang ada was-was. Kan orang pelabur nak masuk, nak masuk, ni tak boleh. Ini dia tengok governor dia pun makan. Ini tak boleh. Dan juga ada satu dalam pendedahan yang dibuat dalam portal tu, ada satu portal tu pun kata, dia kata apa tu, Tan Sri Zeti pernah berhubung dengan Jolo. Dan juga governor sekarang ni, iaitu Nur Samsiah, pernah berjumpa Jolo. So saya pun nak tanya, saya kerja di PMO berapa tahun kan, saya tak pernah berjumpa Jolo. Apa kerja dia orang ni pergi jumpa Jolo? Tok, saya kerja di PMO bertahun-tahun, tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Saya graduate daripada Wharton. Zeti pun graduate daripada Wharton. Kita tiga orang satu je persamaan. Saya, Jolo dengan siapa ni, Zeti, ketiga kita orang graduate daripada sekolah kewangan yang tersohor atau terbaik di dunia, iaitu Wharton School of Business. Itu saja. Tapi saya tak pernah jumpa Jolo, tak pernah berhubung dengan Jolo. Dia tiba-tiba boleh ada ada pendedahan kata dia jumpa. Dan Nur Samsiah, governor. Kita nak tahu daripada pendedahan ini, kalau betul apa yang didakwa oleh pendedahan ini, yang Nur Samsiah pernah jumpa Jolo, apa asal dia pergi jumpa Jolo? Dan dia kena explain. Satu, sebab ini melibatkan kredibiliti bank negara sebagai regulator kewangan di Malaysia. Kalau tidak, orang tak percaya. Macam mana governor macam ni? Orang kata kan tak boleh. Credibility. Sama juga di PNB. Sebab itu saya nak tekankan sini. Ini saya serius nak cakap, iaitu Zeti kena letak jawatan sebagai pengerusi PNB. Bukan pasal kita tak suka dia ke apa. Sebab sekarang kredibiliti pemodalan nasional sebagai institusi pelaburan negara pun dah tercemar. Ya. Ada satu pendedahan dibuat beberapa tahun lalu yang mana ada kaitan tentang inside information digunakan oleh anak beranak Zeti ni kan untuk menjadi broker untuk satu deal or something like that. Ini pendedahan dibuat. Kenapa tidak disiasat? Apa terjadi pada siasatan tersebut? Itu kita nak tahu. Kalau benda tu fitnah, terangkan pada ini fitnah, saman orang yang cakap ini kan, dan sebagainya. Kalau tidak, orang akan cakap orang bila nak buat pelaburan di PNB atau PNB nak buat pelaburan dengan mereka, dia pun tanya macam mana ni Kang, dia pakai maklumat ini untuk salur pada ni kita macam ni. So orang sentiasa akan jadi was-was dekat situ. So untuk institusi begini PNB, Bank Negara Malaysia dan termasuk JAKIM, kita tak boleh ada skandal. We cannot afford skandal macam ini di institusi macam ini. So kalau ada skandal tu, kita kena tukar. So Zeti dilantik oleh siapa Atuk Tuan Mahathir lantik Zeti, masih ada di situ. So apa yang dia buat ini? Lepas tu kalau kita tengok Zeti dilantik oleh Mahathir, dia kata dia tak tahu 2.7 bilion itu. Datuk Najib kata Zeti yang suruh dia, advice dia masukkan 2.6 bilion dalam personal account Zeti kata. Dan Datuk Najib kata kepada Zeti, dia kata kalau ada apa-apa irregularity atau yang tak betul dalam akaun, bagi tahu saya. Tapi Zeti tak bagi tahu pun. Alih-alih tiba-tiba ada pendedahan 100 juta masuk daripada Jolo pada akaun anak beranak dengan lelaki dia di Singapura. So ini mendatangkan banyak persoalan. Apa kaitan dia? Lepas tu beberapa tahun lalu ada juga pendedahan. Yang ini pun perlu disiasat. Skandal yang kata suami dia dengan anak dia dapat kontrak water pump berjuta-juta ringgit daripada direct nego Kementerian Pendidikan semasa Tan Sri Muhyiddin. Fakta dia cek 2000 berapa, masa tu siapa jadi Menteri Pendidikan? Tan Sri Muhyiddin mungkin. Tan Sri Pendidikan. So orang was-was di situ. Orang tengok apa kaitan dia ni dengan dulu dapat kontrak ke dengan Tan Sri Muhyiddin dia ni. So adakah ada konspirasi antara dia dengan Tan Sri Muhyiddin dengan Mahathir untuk menjatuhkan Datuk Najib? Kalau ada konspirasi dekat situ, ini perlu diperjelas. Kita tak mau aniaya orang. Sebab konspirasi mereka, kalau ada konspirasi ini, nampaknya macam konspirasi ini bukan saja untuk menjatuhkan Datuk Najib, tapi untuk menjatuhkan kita, Barisan Nasional kita jatuh sebab puak-puak ini bawa benda ini. Macam-macam cerita.
Dia kata dia tak tahu ini. So kita semua terkesan dengan benda ini. Sebab Datuk pun dalam Barisan Nasional, saya pun dalam Barisan Nasional. Dulu saya elok-elok dah kerja kerajaan, tiba-tiba saya kerja kerajaan. Sebabnya mereka ini kan nak macam-macam kalau fitnah dan sebagainya, tiba-tiba kita pun jadi macam ini. Alih-alih 100 juta dikabarkan masuk dalam akaun dia. So saya pun nak tahu, bukan saja Datuk Najib nak tahu apa benda yang dia buat. Kita bukan mendakwa, kita minta jawab. Kita minta dia jawab. Explain. Yes. Dan ada orang kata buat laporan polis. Okey, sekarang ada orang dah buat laporan polis. Perkasa dah buat laporan polis. Pemuda UMNO dah buat laporan polis. Ya. Cuma saya nak kata satu benda, sebenarnya untuk kes-kes sebegini tidak perlu laporan polis untuk pihak berkuasa ambil tindakan. Sebab ini saya tahu 2 tahun lepas saya dah bawa isu ni dalam Akta Pengubahan Wang Haram dan Anti-Terrorist Financing Act, AMLATFA dan anti pembiayaan pengganas ni, AMLATFA. Dalam akta itu dinyatakan dalam satu section dia kata pihak berkuasa, polis dan sebagainya boleh masuk ambil ke rumah orang itu, sita ke dan siasat dan panggil tanpa warrant. Kalau mereka syak ada berlaku pengubahan wang haram dan sebagainya. Dan terutama dalam kes ini kan, tak payah nak tunggu pasal ini dah jadi interest, tak payah tunggu report polis. Dan the precedent of case di Singapura pun dah ada. Pihak berkuasa Singapura hendak mendakwa dan ada SD, apa lagi kita SPRM dengan PDRM kita kan, sepatutnya dia tak payah tunggu laporan polis, mereka boleh terus memanggil Tan Sri Zeti untuk disiasat pada ini. Saya rasa mereka dah tengah nak panggil ni. Tapi kalau dia tak panggil saya tak tahulah. Tapi saya rasa mereka perlu panggil dengan secepat mungkin. Kalau alik kita tu macam dulu saya ingat alik kita arwah Tun Rahah punya rumah tak ada report polis, tak ada apa benda, tak menyempat. Boleh lah pula ya. Sampai siling pun pecah. Sampai siling bulan puasa dia menembuk siling dan sebagainya. So itu zaman PH lah kan. Time tu siapa yang jadi Perdana Menteri? Tun Mahathir, KDN punya menteri siapa? Mungkin Tan Sri Muhyiddin, KDN. Time tu boleh juga pula awak pergi pecah rumah orang cari duit awak DB dekat atas siling. Tapi kali ni dah ada SD. Dah ada SD, dah ada akuan bersumpah dan ada pendakwaan di ada kes di Singapura. So mereka pada saya sarankan kepada PDRM dan SPRM untuk siasat. Satu, untuk clear the air. Kalau ni fitnah, cakap fitnah, jawab. Dan Sri Zeti pun kena jawab. Satu lagi, kena protect the credibility institusi yang mereka ni ketuai dulu dan sekarang. Dia ketuai Bank Negara dulu. Kita punya Bank Negara, dia punya credibility is impeccable until now. Sekarang orang dah mula persoal, apa Bank Negara macam ni? Bank Negara pun korup ke? Zeti dah macam ni dapat 100 juta. Ada pula cerita kata Samsiah current governor ni pergi jumpa Jolo. So orang cerita macam mana? Dah Bank Negara macam ini macam ini. So orang tak percaya pada institusi kita. Bila orang tak percaya pada institusi, itu menjadi masalah. So sebab itu nombor 1, Zeti kena jawab. Nombor 2, dia perlu disiasat. Nombor 3, dia perlu letak jawatan sebagai pengerusi PNB.